إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولآبائه ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها من أصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ وان إسماعيل بن عبد القادر الفطاني ثم المكي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Dan maha suci Za itu daripada lawan-lawannya. Situ. Betul. Dan maha suci, yakni tersuci Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Tanazzahu an kulli naqsin. Maha suci Allah, yakni tersucinya Allah Ta'ala zat dia, dan segala sifat-sifatnya daripada kekurangan, daripada lawan-lawannya ni, iaitu lawan-lawan yang sebelah tu. Kan? Hak lepas dia kata tak dapat tiada daripada bersepakai dengan tiap-tiap satu daripada sebelah sifat. Bila sebut kata Allah tu zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, artinya tidak berhajat sedikit pun kepada selain daripada dia, maka lazim daripada kata dia tu tak berhajat apa-apa, lepas serba-serbi daripada berhajat kepada selain daripada dia, maka mesti dia bersifat dengan sebelah sifat. Maka sebelah sifat ni bila dia sebut, yang lagi akan datang sebut namanya nama sifat yang sebelah tu. Sifat sebelah tu daripada 20 tu lah. Sebelah masuk ke istighna. Itu. Kemudian 9 lagi masuk ke iftiqar. Iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi. Artinya dia nak bagi gambaran kepada kita bahawasanya sifat 20 yang kita belajar nanti ni, itu ialah sifat-sifat ketuhanan. Karena ketuhanan tu maknanya istighnahu an kulli ma siwahu,
wa iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi. Artinya ketuhanan ni hukumnya apa? Dia mesti terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Apa? Tak berajak sedikit pun selain daripada dia. Kemudian selain daripada dia tadi, semua berajak ke dia belaka. Yang ni tak boleh lepas dengan dia. Itu. Maka bila sebut kata ketuhanan tu begitu hukum dia, maka apa sifat yang lazim, yang mesti kita kata apabila dia tu tidak berajak apa-apa, masuk sebelah sifat. Itu. Kemudian tiap-tiap lain daripada dia, semua selain daripada dia tu semua berhajat kepada dia belaka, masuk 9 sifat. Lagi akad. Baik. Jadi dia tak sebut lagi lah. Nanti sifat 20 tu nanti. Cuma sekarang ni dia nak bagi orang panggil apa? Gambaran. Gambaran secara jumlah, secara purata kita kata. Sifat 20 yang kita lagi akan belajar tu ada 9 sifat masuk dalam erti kata iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi, dan 11 sifat masuk dalam erti kata istighnahu an kulli ma siwahu. Itu. Dan maha suci zat itu, yakni zat Allah Ta'ala tu, tersucilah ia daripada lawan-lawannya, lawan-lawan sebelah sifat tu. Tu. Mana? Wujud lawan dia Adam. Tu. Tentu tidak tiada Allah. Tentu tidak tiada Allah tu mesti tu. Mesti. Tentu tidak baharu Allah. Tentu tidak binasa Allah. Tentu tidak apa lagi weh? Berhajat kepada fa'il yang menjadikan. Tentu tidak berhajat kepada zat. Itu istihalatul mustahil itu dia panggil wajib akad. Wajib. Artinya arti apa? Arti maha suci daripada lawan-lawannya tu. Arti maha suci zat Allah Ta'ala itu daripada lawan-lawannya, lawan-lawan sebelah sifat tu, tiada boleh ada lawan-lawan sifat yang 11 itu padanya, pada zat Allah yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Kalau ada, cedera makna ketuhanan. Tak layak Allah tu Tuhan. Kenapa? Luput makna ketuhanan. Tu lagu tu. Tu. Dah. Jadi tiada boleh ada lawan-lawan sifat yang 11 itu padanya, pada zat Allah Ta'ala. Mana? Zat Allah ni zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Tak boleh ada. Kenapa? Kalau ada, maka nescaya berhimpun dua perkara berlawanan. Berhimpun ada dengan tiada. Allah ada atik, tiada atik. Tu. Jadi kalau berhimpun ada ratik, tiada ratik lagu tu, bermakna Allah tu bukan wajib, bukan wajib al-wujud, bukan wajib ada. Itu dia panggil apa? Mumkinul wujud, atau jaizun, hadisun, boleh panggil lagu tu. Tu maka kerana itulah kaedahnya kullu ma yumkinu an yulhaqahu al-adamu fawujuduhu jaizun hadisun. Kullu ma, tiap-tiap, atau kullu man, boleh tak? Tiap-tiap mereka, yumkinu, yang mungkinlah, an yulhaqahu, akan bahawa atau oleh bahawa menghubungi akan dia, berhubung akan dia tu, al-adamu, oleh tiada. Fawujuduhu, maka adanya man tadi tu, jaizun hadisun, harus saja dan baru saja. Gitu. Jadi Allah tu kalau ada tiada, harus kedua. Mana Allah tu bukan wajib al-wujud. Itu ni jaizun, mungkinul wujud. Lagi pula hadisun, baru. Kenapa? Kerana ada dia tu, terima tiada. Tu. Terima tiada. Terima tiada. Terima tiada bermakna
di atas jalan bersamaan tu. Nah, orang panggil baharu tu. Kullu hadisin fahuwa yaqbalul wujuda wal baqa'a 'alal adami 'ala haddis sawa'i. Ha itu. Kullu hadisin, tiap-tiap yang baharu, fahuwa, maka ia tiap-tiap yang baharu tu yaqbalul wujuda, terima akan ada, wal baqa'a, dan terima akan kekal, 'alal adami, di atas ketiadaan, 'ala haddis sawa'i, di atas hak yang bersamaan. Seolah-olah seperti dacing ya. Seperti dacing dua daun. Nah, ada dengan tiada tu bersamaan kedua-dua. Nah itu. Itu dia panggil yang baharu tu. Jadi kalau Allah Taala tu ada pun boleh terima, tiada pun boleh terima, maka bermakna Allah tu baharu. Maka ada dan tiada dia tu di atas hak yang bersamaan. Nah, kullu hadithin, tiap-tiap yang baharu tu fahuwa yaqbalul wujuda wal baqa'a 'alal adami 'ala haddis sawa'i. Itu kaedah tu. Tiap-tiap yang baharu, maka yang baharu ni yaqbalul wujuda, terima akan ada, wal baqa'a, dan terima akan kekal, 'alal adami, di atas ketiadaan. Nak tak ada sederik pun terima. Nah, nak ada pun terima. Nak ada dan nak kekal di atas tak ada sederik itu, 'ala haddis sawa'i, di atas hak yang bersamaan. Artinya supaya ngedacing ya. Nah, tu sama berat. Tiba-tibanya rajah sebelah ada, berat ke sebelah ada, dengan tidak ada murajah, maka mustahil pada akal. Tak boleh terima pada akal. Nah, mana? Supaya kita pergi nulah kedah hok pakai dacing lagi lah. Sekarang tak pakai dacing, pakai kilo ni. Tiba-tiba jarum kilo tu bergerak, tak ada apa benda yang memberati, boleh terima dengan akal? Tak boleh. Nah, mustahil pada akal. Pasti dah kalau sudah berat mesti ada yang memberati. Bila sudah rajah, maka ada murajah. Nah, mesti ada yang merajahkan, memberati. Jadi kalau Allah tu lagu tu bermakna bukan Tuhan dia. Dia berhajat kepada yang merajahkan dia. Fa'il yang menjadikan dia, yang meniadakan dia, yang merubahkan dia. Nah, maka kan itu, nah, tiada boleh ada lawan-lawan sifat yang sebelah itu padanya, pada zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lainnya. Nah, itu zat siapa yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain? Itu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia sajalah zat istighnahu an kulli ma siwahu, terkaya artinya la yahtaju mutlaqa. Nah, tak berhajat sikit pun ila ma siwah, kepada barang selain daripada dia, tak berhajat sedikit pun. Itu diambil daripada Quran, wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu itu fakir, berhajat kepada Allah. Asal fakir itu berhajat lah, tapi pakai makna tak boleh lepas. Itu senang. Sebab kita tu berhajat bila? Tahun semaya hajat ni lah. Ni. Tahun-tahun kena virus pula ni. Apa? Virus apa? Toyota ke apa? Virus apa ni? Corova. Binatang apa? Macam-macam jenis. Tak kerti aku nak sebut namanya. Corova ke Corovo ke Toyota ikutlah. Nah, time itu, ya Allah, tolonglah, hindarlah, idfa'anil bala. Tu bagulah minta hindari bala, toloklah bala ni. Nah, kullu bala'in wa waba'in wa hammin wa dhiqin wa syiddatin wa niqmatin wa fitnah. Habis minta lah. Time semaya hajat. Kalau tak ada semaya hajat, berasa hajat? Tak berhajat. Aku mengajar, aku mengaji, aku semaya, aku berzikir, aku kelip mata, akulah ke? Aku baca Quran, aku berzikir, aku. Nah, taing demam, taing semaya hajat, itu baru rasa berhajat pada Allah. Nah, betul ya Allah tolonglah. Baru ya Allah tolonglah. Sini. Kalau sehat, segar, tak ada ya Allah, aku. Itu gitu. Nah, memang manusia tu sifat gitu ya. Nah, kalla innal insana la yatgha. Sebenar Tuhan kata, manusia tu teruk, pelampau. Bila ar-ra'ahu istaghna. Bila dia tu rasa kaya, mana tak berhajat. Bila dia tu rasa kaya, tak berhajat.
Kan kita bila tak berajak pada Allah rasa tak berajak, padahal hakikat berajak. Artinya apa berajak itu? Tak boleh lepas. Antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua, kita semua manusia, makhluk ni, bukannya manusia, semua sekali. Fuqara'u ila Allah. Tak boleh lepas dengan Allah. Itu masuk nanti sifat-sifat 9. Daripada sifat 20 itu masuk kufu iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi, berhajat oleh tiap-tiap barang yang lain kepada Allah tu 9 sifat. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah ghaniyun, kaya mutlak, ghina mutlak, arti istighnahu an kulli ma siwa, masuk 11 sifat. Itu. Baik. Dan boleh diperbuatkan mungkin. Ini atah mana ni? Nak cari maktuh dia ni. Ataf pada kata bersepakai dengan 11 sifat. Atas itu. Dan tu wawul atfi. Ma'tufun alaih dianya bersepakai dengan 11 sifat. Yang baca kitab ni dia kena tahu badal, mubdal minhu, ataf, ma'tufun alaih, mubtada, khobar muqaddam, mubtada muakhar, fi'il fa'il, fi'il maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli. Kena tahu tu. Duk baca street border gitu tak faham apa. Itu dipanggil ibarah. 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 Kalau baca bodoh gitu, semua orang boleh jadi ustaz. Boleh baca bodoh gitu ni. Ya kitab tu payah sebab ada ibarah, Daripada ibarah ada isyarah. Itu. Jadi sebab tu kata ulama, laulal hazfu wat taqdiru la fahimal himaru. Kalaulah kitab Quran, sunnah, kitab-kitab ulama tidak ada hazaf, dan yang hazaf perlu ditakdir untuk difahami, maka himar, lembu, biri-biri, kambing, bewok pun faham kita, boleh mengajar kita. Itu. Maka susah kita sebab apa? Sebab ada hazaf, ada takdir. Macam ni tak hazaf, cuma maktufun alai, kerana ada wawul atfi. Itu. Atah mana ni? Atah pada kata bersepakai. Atas situ. Jadi pasal sepepak baru, pasal sepepak baru dia panggil. Dan tiada yang terkaya daripada yang lain. Ini kita baca tu atas. Dalam kurungnya, kalau tak perasa dalam kurungnya. Kalau kita Jawi, kita Rumi tulis dalam kurungnya tak? Kurungnya tu. Cuba tak? Dan tiada yang terkaya daripada yang lain melainkan zat yang boleh diperbuatkan akan mungkin, dan meninggal perbuat akan mungkin. Atas itu tu. Tu. Dah kita kata Tuhan tu mesti dia tu hukum ketuhanannya zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Arti apa yang terkaya? Yang ni tak berhajat gapo-gapo selain daripada dia. Bila sebut kata dia tu zat yang terkaya, arti tak berhajat gapo-gapo selain daripada diri dia. Tidak boleh kita nak gambar pada akal zat yang terkaya daripada yang lain, melainkan zat tersebut zat yang boleh diperbuatkan mungkin. Diperbuat, kalau sedap tu zat yang boleh memperbuat. Ni diperbuat tu nama jadi maf'ul pula, tu hai pula diperbuat berat ni. Nama diperbuatkan oleh mungkin. Jadi mungkin yang membuat Tuhan. Bukan gitu. Yang diperbuatkan akan mungkin. Mungkin jadi maf'ul akan. Mungkin tu maf'ul bagi diperbuat. Jadi diperbuat tu eloknya memperbuat. Gitu. Melainkan zat yang boleh. Boleh tu mana harus. Tu boleh. Boleh sebutir itu terjemuh daripada harus. Jaiz. Itu kalau Arab kata jaiz. Ma yasihu fil akli wujuduhu aw adamuh. Ai subutuhu subutuhu wa intifa'uh. Itu. Tu. Ma yasihu fil akli, perkara yang sah pada akal, boleh terima pada akal, betul pada akal, sungguhnya
tidaknya, adanya, tiadanya. Nah, maka Allah Ta'ala mungkin nih, ini mungkin nih, jaiz nih, kita semua nih. Nah, ada kita harus, tiada kita harus. Betul tak? Coba kalau ada orang bagi tahu, Zaid belakang rumahmu meninggal dunia dah. Apa kita? Terkejut tak? Terkejut lah, mula terkejut. Ya ke? Bila? Inna lillahi wa inna. Tanda terima. Dia kata, Zaid belakang rumah saya. Tak terima pada akal. Dia wajib ada. Mana boleh ada. Gila dia panggil gitu. Dia ni harus. Terkejut, ia terkejut. Nah, mari baru duk cakap kedai kopi dengan dia. Mari baru duk menyembang dengan dia di kedai kopi. Meninggal hari ni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati kita apa? Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Apa? Kita ada, dia yang buat. Kita tiada, dia yang meniadakan. Boleh terima? Boleh terima. Tidak kata, sudahlah, pening dah saya ni, tak boleh terima, dia tak ada, dia wajib ada. Ada gitu? Harus ada, harus tiada. Ada itu ni? Maka siapa yang mengadakan Zaid tadi? Siapa yang meniadakan Zaid tadi? Allah. Kalau gitu Allah mengada Zaid, meniada Zaid. Bolehkah? Mestikah? Tidakkah? Boleh, bukan mesti. Mesti Tuhan buat Zaid. Jadi Zaid tak mati pakai bila. Mesti tu makna wajib. Nah, wujub, sungguh. Mesti Tuhan buat Zaid. Dah. Nah, kalau Tuhan mesti buat Zaid, artinya Zaid tak terima tiada. Ada sama-sama. Jadi betulkah hakikat? Zaid tu bukan mungkinul wujud. Wajibal wujud juga. Kenapa? Wajib Tuhan kena buat Zaid. Dah. Bukan mesti Tuhan buat Zaid. Nah, tidak, tentu tidak Tuhan buat Zaid. Jadi Zaid tak ada semua. Pas duk cakap kedai kopi siapa? Hatu kali. Dah. Zaid tu ada, tiada dia, ada dia, harus terima pada akal. Bermakna Allah buat Zaid harus, boleh buat, boleh meninggal buat. Gitu maksud. Bukan wajib Tuhan kena buat. Tak buat, siap Tuhan. Itu jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah tu Allah Ta'ala wajib buat makhluk. Bukan wajib buat makhluk. Wajib buat baik pada makhluk. Dan wajib buat yang lebih baik pada makhluk. Itu dia panggil wajib solah dan aslah. Itu Mu'tazilah. Fasik mubtadi'. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahlul bid'ah wad dalalah. Nah, mana? Di sisi Mu'tazilah, Allah Ta'ala buat makhluk ni, buat baik pada makhluk, wajib. Wajib buat baik pada makhluk. Wajib Tuhan kena buat baik. Mustahil Tuhan buat benda jahat pada makhluk. Sebab tu di Mu'tazilah, yang jahat-jahat ni, kufur, fasik, maksiat, itu bukan Allah buat. Hamba sendiri yang buat perbuatan jahat. Allah tak buat. Teruk benar tu. Asalnya Mu'tazilah tu, dia nak lari daripada mengisbatkan Allah tu zalim. Ingat lagi situ. Karena kalau kata Allah Ta'ala buat juga kejahatan pada hamba, maksiat apa semua, maksiat dia janji wa'id, janji buruk, neraka. Apabila dia buat, maka dia pula humbai hamba dalam neraka. Tidak zalim tu hal lagu tu. Tu cara fikir akal dia ni. Dia panggil Mu'tazilah ni nak lari daripada mulut buaya masuk mulut rimah, berat lagi. Mana mulut rimahnya? Jadi oleh kerana itu, untuk mengelakkan daripada kita mengiktikad, meyakini Allah Ta'ala tu zalim, maka dengan itu kita wajib berpegang, wajib meyakini, wajib beriktikad Allah tidak buat perkara yang buruk. Fi'lul qabih, perkara yang jahat, at-takbih, perkara yang jahat, itu bukan Allah yang buat. Siapa yang buat? Kita sendiri. Kita sendiri yang buat. Kita merogoh, kita yang buat. Kita rasuah, kita yang rasuah. Kita mencuri, kita yang curi. Bukan Allah yang membuat perbuatan itu. Jadi salahnya di mana? Artinya perbuatan selain daripada Allah tu ada yang boleh memberi kesan. Ada yang memberi kesan mana? Perbuatan kita. Kita nak berzina, kita buat. Jadi perbuatan zina hasil daripada betul-betul 100%
perbuatan kita, bukan Allah yang menjadi. Bermakna kita pun ada fi'lun yang memberi asar. Kita tu muasir, kita memberi kesan. Nah, jadi syirik menyekutukan Allah. Cuma Mu'tazilah kata, kita buat tu dengan kudrat yang telah Allah Ta'ala jadikan di tubuh kita. Mujuz itu. Kalau kita buat perbuatan jahat tu dengan memang power kita 100%, bukan Allah yang menjadi, kafir tu, kafir. Ni dah. Kita buat perbuatan kita jahat tu kita yang buat. Tapi dengan kudrat hak Tuhan buat dah kita. Tuhan buat kudrat kita ialah yang memberi bekas, memberi kesan pada perbuatan maksiat kita. Itu kata Mu'tazilah. Betul gitu? Tak betul. Itu artinya, kalau gitu ada perbuatan selain daripada Allah yang memberi bekas. Mana perbuatan kita? Perbuatan kita. Apa tu? Ahli sunnah baik buruk iman kufur, taat maksiat, Islam fasik, apa saja semuanya Allah Ta'ala yang buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kita daripada tiada kepada ada, dan wa ma ta'malun. Wa ma ta'ata pada kata khalaqakum. Artinya atah pada kata kum tadi tu. Wallahu khalaqakum wa ma ay wallahu khalaqa ma ta'malun. Allah juga yang menjadikan daripada tidak ada kepada ada apa yang kita perbuat. Apa saja. Minal khairi wa syarri. Daripada baik atau buruk. Cuma tak boleh kita isnad, kita sandarkan yang buruk pada Allah. Tak boleh. Itu didegah. Tak boleh kita kata, saya berzina ni Allah yang buat, haram. Iktikad halal, kufur juga. Bahaya kan? Lepas tu, adabu syariah, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang mengena ke atas kita yang baik, kita katalah daripada Allah, supaya selamat hati kita daripada riak, ujub, sum'ah, takabur yang merosakkan amal kita yang batil. Tengok. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa yang mengena daripada kejahatan kepada kita, famin nafsik, maka kita isnadkanlah itu daripada diri kita, sandar. Supaya apa? Supaya terbit dalam hati kita rasa bersalah. Daripada rasa bersalah itulah baru ada an-nadmu, penyesalan. Al-nadmu wal azmu wal iqla, rukun-rukun taubat. Baru kita taubat. Allah menyesalnya, ya Allah, taubat. Itu ni. Kalau duk tak apa, Allah buat tu. Duk mai Allah buat. Taubat tak? Tak taubat sini. Tak taubat Itu hikmahnya adab syariah, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri kita. Sekira-kira hakikat, yang baik daripada Allah, yang jahat pun daripada Allah sebenarnya. Dan bila diiktibar, diiktibar tilik itu daripada Allah, tidak ada yang jahat, semuanya baik. Itu semuanya baik. Buruk jahat tu di sisi kita, dan di sisi syariat Allah suruh kata buruk. Tapi pada iktibar itu Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala takdir, semuanya baik. Ada hikmah semua. Ada hikmah. Ada hikmah. Jadi kita tak boleh katalah, kalau saya jadi Tuhan, saya tak buat Fir'aun. Tak boleh itu. Tu. Karena Fir'aun Tuhan buat tak? Tuhan buat. Tuhan tentu. Apa? Kufur Fir'aun, zalim Fir'aun, Tuhan buat. Tuhan tentu. Jadi Tuhan tak cerdik lah. Bodoh Tuhan. Dah. Tuhan maha mengetahui. Tuhan dalam setiap perbuatannya maha bijaksana. Ada hikmah di sana. Nanti ni ada hikmah. Baik. Jadi kalau gitunya, di sisi kita orang ahli sunnah wal jamaah, oleh kerana kita telah iktikad kata Tuhan tu mesti ada hukum ketuhanannya apa? Dia tak berajak gapo-gapo, yakni dia tu terkaya daripada tiap-tiap barang lainnya, maka selain daripada mesti bersifat dengan sifat sebelah tadi, mesti juga zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain tu, zat yang boleh memperbuatkan akan mungkin. Boleh tu artinya harus tu. Boleh tu artinya harus, bukan wajib dah. Tu boleh memperbuatkan akan mungkin, dan meninggal perbuat.
Tu meninggal perbuat. Jadi Allah buat makhluk, Allah tidak buat makhluk, itu harus boleh. Bukan mesti, bukan tidak. Zaid, Allah menjadikan Zaid, boleh. Allah mematikan Zaid, boleh terima. Gitu. Bukan Allah menjadikan Zaid, mesti Tuhan buat Zaid. Zaid tak boleh tiada, kena ada sama. Betulkah hakikat kalau gitu? Yang harus jadi wajib. Ataupun tak boleh, tentu tidak Tuhan buat Zaid. Jadi Zaid itu jadi mustahil. Tukar hakikat pula. Jadi kalau mustahil itu benda tentu tak ada, lagi tidak. Nah itu ni, benda tentu tidak lagi tak ada, mustahil. Mustahil kah? Tak. Harus ada, harus tiada. Bermakna Allah mengadakan benda yang harus ada, harus tiada, boleh. Bukan mesti, bukan tidak. Gitu. Nah itu. Arti boleh. Artinya nyo tu marjik domainnya kembali kepada boleh dalam mata. Dia kata apa artinya? Arti boleh tu apa arti boleh? Bila sebut kata boleh, tiada mesti tiap-tiap satunya. Satunya apa? Satunya daripada perbuat atau meninggalkan perbuat. Tiada mesti. Wah, bunyi je tu. Azan dulu. Dah. Bedah gitu. Nah. AJK baru ni kena tanya juga. Takut undang-undang berubah. Artinya arti boleh tu apa arti boleh? Tiada mesti tiap-tiap satunya. Tak mesti. Nah, tak mesti tiap-tiap satunya. Tiap-tiap satunya apa? Tiap-tiap satunya yang tersebut daripada memperbuatkan mungkin dan meninggalkan memperbuatkan mungkin. Gitu. Panjang sikit nak topik tu kalau nak faham. Tu payah mengaji kita tu. Tak mesti, tidak atau mesti Tuhan memperbuat atau mesti Tuhan meninggalkan perbuat. Mesti meninggalkan perbuat artinya itu tidak Tuhan perbuat. Nah, itu mustahil ni. Jadi kalau mesti Tuhan buat bumi, bermakna bumi ni ada sama, tak kemat-kemat. Wajib al-wujud jadi bumi ni. Nah? Ataupun tentu tidak Tuhan perbuat bumi ni tak ada langsung. Ya kalau gitu. Tak. Tidak. Ada dia ni. Bumi ni harus ada, harus tiada. Mama harus ada, harus tiada. Khalik harus ada, harus tiada. Artinya Allah memperbuatkan khalik, mama, bumi, langit, bukit, bukau, gunung, gana, lembu, ayah, etik, kubah. Boleh. Bukan mesti. Atau tentu tidak, bukan. Boleh. Nah, boleh. Allah. Baik. Dan tiada nampak. Habis tu. Habis itu. Dan tiada nampak dan tiada dibenar pada akal. Tiada dibenar tu atah pada kata tiada nampak lah. Nah. Dan tiada nampak dan tiada dibenar pada akal. Tidak nampak dan tidak dibenar tu pada akal. Yang ni pada orang yang berakal. Akal yang salim, akal yang sejahtera, tidak gila. Nah, akal orang yang mengerti hukum akal. Kerana ada juga orang tak gila, tapi pada makna gila. Apa? Tak kerti hukum akal tu gila dia baik. Nah, kata siapa? Kata Imamul Haramain, Imam Juwaini, guru bagi Hujjatil Islam Imamil Ghazali. Dia kata mana? Famallam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'na jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqilin. Barang siapa yang tidak reti mesti pada akal, tentu tidak pada akal, boleh terima sungguh atau tidak pada akal, maka orang ni pada makna tidak ada akal. Apa? Fahuwa majnunun, gila, tapi gila tak nampak gila. Bahaya, nah? Gila tak nampak gila ni bahaya. Gila nampak gila mudah. Mana ni? Telanjang boga, rambut keras belah, muka hitam lengit, busuk banga, cari makanan ada tu siapa? Gila, cel lalu. Nah, kita boleh hindari. Nah? Tapi kalau gila tak nampak gila,
pakai piah. Pakai jubah, pakai serban, pakai kok, pakai necktie. Dah cakap speaking siap. Ni. I you. Don't worry you because I love you. Macam-macam speaking. Tapi gila tu, bahaya tu. Nah, silap dia boleh nyata pada depan orang tak pasal. Time mari gila dia. Bawa sebab gila tak apa? Gila. Gila tak nampak gila juga orang hak tak reti hukum akal. Tak reti hukum akal dia. Tak reti. Akal dia berhukum keluar 3 keputusan. Mesti, tidak, boleh jadi. Tak reti tu. Tak reti wujub, istihalah, jawaz. Tak reti ada muqabul intifa, ada muqabul subut, qabul subut wal intifa. Ada muqabul intifa, tak terima tidak artinya sungguh, mesti. Ada muqabul subut, tak terima mesti, tak terima sungguh artinya tidak. Qabul subut wal intifa, terima sungguh, terima tidak, boleh jadi. Artinya kalau orang tak reti akal dia tu boleh berhukum dengan 3. Mana? Mesti atau sungguh, tentu tidak, tidak atau tentu tidak, boleh jadi sungguh, boleh jadi dah. Maka orang ni orang gila tak nampak gila dekat sini. Tu bahaya tu. Tu. Dan tiada nampak dan tiada dibenar pada akal. Tak nampak dan akal kita pun tak boleh nak tasdik, tak boleh nak benar. Ni nak tasdik ni kena tasawur dulu. Nak benar pada akal kena tasawur dulu. Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurih. Hukum di atas sesuatu tu mesti kena tasawur. Gambaran sesuatu tu. Tu. Supaya kita nak kata mamak manusia. Mamak ialah manusia. Itu dipanggil hukum tu. Kita benar. Isbatu amrin li amrin. Kita mensabitkan satu perkara pada satu perkara. Mana? Manusia tu kita sabitkan pada mamak. Sebelum kita nak sabit nasia pada mamak tu, nasia tu berapa? Itu. Nasia tu gabrian manusia. Tasawur. Kena tasawur dulu. Itu dalam ilmu mantik tu ajar kita buat apa? Ta'rif. Makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arraf. Perkara yang kita kenal dia sebab bagi kenal benda. Jadi sebelum kita nak kata mamak tu manusia tu apa? Tu. Manusia tu hayawanun natiqun. Apa hayawanun natiq? Yang mempunyai sifat berhidup, yang mempunyai sifat hidup, lalu bergerak dengan keinginannya sendiri, lagi pula boleh berfikir, berkata-kata. Itu dia panggil manusia, insan. Itu mana hayawan. Hayawan menatang tu. Manusia tu ialah hayawanun natiq, binatang yang boleh bercakap. Astagfirullahalazim. Ada hayawan tu bukan makna binatang tu. Hayawan ai zu hayyin, yang mempunyai hidup. Tu. Wal mutaharrik bil iradatih, dan bergerak dengan keinginan. Ada. Macam lembu, ada hidup, bergerak dengan keinginan. Dia gerak situ, gerak sini tu. Tak sama dengan batu. Batu tu ada sifat berhidup tapi bergerak dengan ikrah. Tak ada batu gerak ada. Batu bergerak sendiri tak ada. Melainkan kita ambil lepah, kita sepak batu. Jalan-jalan pok sepak batu, menatang batu sakit kaki. Menatang batu tak betul tu. Batu tak ada wakil Jepun, dia duduk senyap situ. Hak menatang tu mung. Sebab mung hak sepak dia dah. Tu. Cuma beza lembu tu yang mempunyai sifat hidup, bergerak dengan keinginan sendiri, tapi jenis bertemuh. Jenis bertemuh. Maka kita manusia dah. Apa? Al-insan hayawanun natiqun. Apa? Yang mempunyai sifat berhidup, bergerak dengan keinginan sendiri, lagi pula boleh memahami, boleh bercakap, boleh berfikir. Itu makna natiq. Jadi kita pun tengok di mamak. Mamak ni kalau kita ajak A, B, C, dia faham. Dia boleh cakap pula dengan kita. Boleh bermuamalah. Artinya mamak tu ialah manusia. Boleh benar kan? Bila kita tak tasawur. Itu tasawur. Bila sudah tasawur baru tasdik. Itu. Dia kata mana? Dan tiada nampak dan tiada dibenar. Tak boleh nak tasawur
tiada nampak tu tidak boleh tasawur. Itu maksudnya. Tulis gitu. Dan tiada nampak, yakni tidak boleh ditasawur, tidak boleh digambar pada akal. Bila tak boleh nak digambar dan tiada dibenar, tidak boleh ditasdik. Dan tasawur tak boleh nak benar macam mana? Itu maksudnya dia. Nak benar kena tasawur dulu. Itu. Nak tasdik kena tasawur. Itu maksud. Tiba-tiba nak tasawur pun tak nampak, nak menggambar, nak nampak dengan akal pun tak nampak, maka bila begitu tak boleh nak dibenar, tak boleh nak tasdik pada akal. Pula juga, pula dengan mana juga, begitu. Dan tiada nampak dan tiada tasawur, tiada boleh digambarkan pada akal, dan tiada dibenar, yakni tidak boleh ditasdik, tidak boleh dijatuh hukum pada akal. Pula juga tu sebagaimana hak telah lalu lah, bahawa ada sesuatu yang tupanan bagi tiap-tiap yang lain, melainkan zat yang apabila difikir padanya pada zat nyatalah bersepakai ia zat, artinya melainkan zat yang bersepakai dengan tiap-tiap satu daripada 9 sifat yang lagi akan datang. Oleh sebut 9 sifat. Ini nak menyata sifat yang masuk secara lazim. Bila kita sebut kata ketuhanan tu mesti iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi, berhajat, tak boleh lepas oleh tiap-tiap yang lain kepadanya. Itu maksud tu. Tu maksud tu. Jadi molek dah tu kita berhenti situ tu. Nah, stesen dia tu. Nah, tu. Nah, molek tu kita berhenti situ dulu dah. Boleh dah? Boleh tak lagi? Boleh. Berhenti situ dah. Dan tiada nampak. Berhenti situ dah. Dan tiada nampak, wallahu a'lam. Ada kelah pondok pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'amalna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa abitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.